Assalamualaikum dan selamat pagi Azim dengan Adam. Dua-dua orang ni dah makan ke belum? Ayo, dah yuk. Ayo. Oh, I see. Okay. Kejap ya. Yelah ada dua orang je kan? Kejap ya. Okay. Mana lagi ya? Sekejap ya. Betul lah. Saya ingat kan saya yang salah hari. Okay. Sekejap ya. Saya uh, okay. Okay, tak apa, kita start slow-slow sebab kita start dengan soalan pun dulu kan. Alright, kejap. Saya rasa saya ada bagi. Saya ada bagi. Betul. Okay. Okay, so kita start dengan review balik apa yang kita dah belajar last week, iaitu mengenai the structure of xylem, and we have take a look at the cross section of root kan. Jom kita cuba buat soal. Ada dua soalan dekat sini mengenai fungsi P dengan mengenai fungsi P. So can you explain how P functions in transportation? Macam mana P boleh berfungsi untuk untuk proses pengangkutan? Apa yang P ada yang membolehkan dia transport water? Okay. Okay ya. So bila bila soalan dia ialah terangkan fungsi, so kita bagi tahu dulu apakah karakteristik yang ada pada struktur tu untuk dia menjalankan fungsi tu. So ada dua. Nombor satu, soalan ini menguji menguji kamu punya recall, kamu punya memori, dengan nak tengok kamu ingat tak fungsi P ni, struktur P ni apa, dan kamu ingat tak fungsinya apa. Kemudian nombor tiga, daripada rajah kan dia ada garis-garis warna kelabu tu kan. So garis-garis warna kelabu tu sebenarnya menunjukkan ada apa, spesifik karakteristik pada P tu. Okay, Azim tu dan good start tu dia mempunyai apa? Okay, so clue dia ada kat situ. Garis-garis kelabu tu menunjukkan apa? Okay, garis-garis kelabu tu menunjukkan apa? So saya ulang sebab Ilham pun baru masuk kan. So rajah ni menunjukkan fungsi struktur P. Menunjukkan struktur P dengan struktur Q yang dijumpai dalam akar. Okay, kemudian bila kita diminta untuk menerangkan fungsi, dia nak uji kita, kamu kenal tak P tu apa? Nombor satu. Nombor dua, bila kamu dah kenal P, kamu tahu tak fungsi dia apa? Nombor dua. Nombor tiga, clue dia lagi satu dekat situ ialah garis-garis kelabu yang ada pada P tersebut.
So garis-garis kelabu tu adalah kunci kepada spesifik karakteristik of P yang membolehkan dia menjalankan fungsi dia. Dekat Q tak ada band belang-belang kelabu tu, dekat P saja ada. So apakah ia? Okey, apakah ia? Fungsi P untuk pengangkutan. Explain the function of P in transportation. So if you mention about prevent the plant from being bent, itu adalah fungsi dalam mechanical support. Sekarang ni dia dah kecilkan skop, dia kata untuk transportation. So apakah ia? Kita kecilkan skop kan? Okey. Mari kita tengok. Okay, dia punya clue dia dekat situ ialah the presence of the bands. Okay. Menunjukkan xylem tu ada karakteristik apa. Lepas tu, macam mana dengan kehadiran band itu? Berfungsi dalam pengangkutan air. Okey. Okay, so Hazmat ada bagi tahu fungsi dia ialah transport of water and mineral salts to the stem and leaf. Manakala Azim pula kata karakteristik dia ialah ada penebalan lignin. So, explain the function of P. P itu adalah xylem. Fungsi dia ialah mengangkut air dan garam mineral daripada root pergi ke stem and leaf. Okay. Jadi, untuk membolehkan dia transport water and mineral salts ni, okay, saya ambil dari point Azim, iaitu xylem mempunyai penebalan lignin. So, penebalan lignin ni untuk apa? Untuk membolehkan xylem mengatasi mengatasi tekanan daripada tarikan transpirasi misalnya. Okey, ataupun apa lagi sifat-sifat yang membolehkan yang berkaitan dengan xylem kat sini? Okey, tak apa, boleh. Okey. So, kamu pastinya sudah belajar mengenai transpirasi kan? Dan as I mentioned before, the pooling of water from root to xylem is caused by transpiration. Okay, so when to create that pulling force, the pressure inside the xylem is negative. Therefore, it will cause water to go upwards to fill up the negative pressure. So, untuk mengatasi negative pressure tu, the structure of xylem must be hardened by lignin so that it will be strong to prevent it from being ruptured. So, walaupun Hazman tadi ada cakap dalam konteks yang lebih kurang sama, dah nak sampai dah sebenarnya bila Hazman sebut mengelakkan pokok daripada bengkok, prevent the plants to become bent. Konteks tu hampir betul. Instead of pokok, kita fokus kepada stem lah, kepada xylem lah. Prevent the xylem from become ruptured atau ruptured lah. Okay, prevent the xylem from becoming ruptured. Okay, so konteks yang Hazman bagi tu betul. Ada tapi kena kita tambah lagi dengan memfokuskan konteks yang Hazman sebut tu kepada xylem in the stem. For example, P is xylem. The function of xylem is to transport water and mineral salt to stem and leaf. Number 3,
During transpiration pool, xylem can withstand negative pressure inside it because there is a deposition of lignin inside the wall of xylem. Okay, xylem can withstand negative pressure because lignin is deposited into the cell wall of xylem. Okay, xylem can withstand negative pressure because lignin is deposited into the cell wall. P ialah xylem. Fungsi xylem ialah mengangkut air dan garam mineral dari akar pergi ke daun. Xylem boleh menahan tekanan negatif, atau kamu tak sebut tekanan negatif pun tak apa, kamu sebut tekanan saja pun kita terima. Xylem boleh menahan tekanan dari semasa pengangkutan air disebabkan pada dinding sel xylem ada enapan atau penebalan lignin. Okey? Tekanan tu datang dari transpirational pool, itulah daya tarikan transpirasi. Okey. So, sekejap ya, saya tengok. Okey. Dalam ni ada 4, kita ada 5 orang. Ilhan je belum masuk lagi ya. Ilhan belum masuk padat ya. Kejap lagi Ilhan masuk ya. Klik saja pada link yang saya bagi dekat Telegram tu macam biasa. Sorry lah hari ni ada expectation cuti sekolah nak bertenang dulu ya. Last. Hari ni last. Lepas tu kamu boleh bertenang dah. Manakala Aira dengan Holish tak dapat join, tak apa, kita ada recording, no worries. Alright. Okay, last kali berkaitan dengan lignin. So, berkaitan dengan lignin dan juga berkaitan juga dengan explanation of a function for certain types of structure. During the formation of cell Q, bukan formation of cell Q, salah. During the formation of cell P, the plant was unable to synthesis lignin. Semasa pembentukan sel P, saya tersilap ya, bukan sel Q, sel P. Semasa pembentukan sel P, pokok tersebut tak dapat sintesis lignin. Explain the effect on the function of a leaf. Explain the effect of not able to synthesize lignin for cell Q towards leaf function. Terangkan kesan pokok tak dapat sintesis lignin semasa penghasilan pokok P terhadap fungsi daun. Dikembangkan lagi kepada fungsi daun. So ingat kembali, apa fungsi daun yang berkaitan dengan xylem? Apa fungsi daun yang berkaitan dengan xylem? Xylem perlukan apa dari benda yang diangkut oleh P? Apa yang xylem perlukan? Okay, apa yang xylem angkut yang diperlukan oleh daun? Daun buat proses apa? Patah balik. Kita patah balik. Daun buat proses apa? Daun buat proses apa? Proses? Daun buat proses apa? Yang kita cerita panjang dulu ada Inspirasi. lagi satu. Fungsi daun lagi satu. Tesis. Ya, fotosintesis. Daun melakukan proses fotosintesis. So, apa yang xylem bagi pada daun untuk buat fotosintesis?
Xylem memberi bagus. Xylem memberi air kepada daun. Okey, so sekarang ni, dua-dua ni kamu tahu. Sekarang ni soalan dia ialah sesuatu yang negatif, kan? Sesuatu yang negatif. Lignin tak dapat dibuat semasa proses penghasilan xylem. Lignin tak dapat dibuat semasa proses xylem. So, kalau xylem tak ada lignin, xylem boleh tak bagi fungsi yang beri air kepada daun tadi? Boleh tak daun buat fotosintesis? Kita negatifkan situasi tu. Itulah kemahiran yang cuba diuji sekarang. Kamu ingat tak fungsi daun tu apa dan apa kaitan xylem dengan fungsi daun tu? Oh, daun buat fotosintesis. Xylem bawa ayak untuk daun buat fotosintesis. Sekarang ni jawapan kita terus negatifkan. Sebab apa? Situasi dia kata lignin tak dapat dihasilkan, tidak dapat disintesiskan semasa xylem dihasilkan. So xylem tak ada lignin, basically tak ada xylem lah kan. Jadi kita terus negatifkan apa yang berlaku tadi. Daun tak dapat buat apa, proses apa tidak berlaku, apa yang sel Q tak dapat buat dan sebagainya lah. Gitu. Bukan sel Q, sel P, sel Q pula, sorry. Bagus. Okey, jadi kita terus negatifkan jawapan kita. Cadangan saya ialah sebab markah dia 2 saja kan. So tak payahlah kita cerita yang sepatutnya apa kan. Sepatutnya ialah daun buat fotosintesis. Sepatutnya P membekalkan air atau xylem membekalkan air kepada daun untuk buat fotosintesis. Kita terus cut to the chase, kita kata daun, leaf cannot carry out photosynthesis kan? Leaf cannot carry out photosynthesis. Why? Because there is no transportation of water. Why? Because without lignin, cell P cannot get support. Without lignin, cell P cannot get support, atau without P, without lignin, cell P cannot get support, cannot is a live cell, so it cannot transport water efficiently kan. Without lignin, cell P is a live cell, dalam dia tidak kosong, tidak menjadi rongga kosong. So macam mana nak transport air dengan banyak sebab tersekat-sekat kan. Okay, ataupun without lignin, cell P cannot get support, therefore it will collapse.
Itu berkaitan dengan jawapan yang sebelum ni tadilah, yang kita sebut pasal menahan tekanan daya tarikan transpirasi kan. Kita boleh kaitkan juga dengan situasi ni ya. So kalau kita nak cerita dari cara lain pula, kita boleh kata macam ni. Apabila tiada lignin, sel P tidak mendapat sokongan daripada dinding sel, tidak mendapat sokongan dinding sel. Oleh itu, sel P akan runtuh atau run up. Sel P akan run up, maka tiada pengangkutan air dan seterusnya daun tidak dapat menjalankan fotosintesis. Okey, ada dua cara nak tulis, sama ada terus bermula dari daun tak boleh buat fotosintesis ke belakang sebelum atau bermula daripada sel P, apa yang rosak pada sel P, kesan dia apa. So I repeat in English, without lignin, cell P cannot get support from its cell wall. Therefore, cell P will collapse. No transport of water can occur. Leaf cannot conduct photosynthesis. Leaves cannot conduct photosynthesis. Kalau terbalik, leaf cannot conduct photosynthesis because there is no transport of water. Without the presence of lignin, cell P does not get support from the cell wall, therefore cell P will collapse. So ada dua cara nak cerita ya. Okay. So statement yang kat sini ya. Plant undergo photosynthesis, xylem supply water to the leaf. However, water supply cannot supply consistent amount as the lignin absent. So however tu, ayat however tu dapat satu markah. Dua ayat pertama tu tak dapat lagi markah sebab itu adalah kamu recall, kamu tak sesuaikan dengan konteks soalan. So cadangan saya, dua ayat pertama ni kamu negatifkan. Plant cannot, bukan plant, leaf kan. Dia sebut leaf kan. Leaf. Dia sebut daun. Okay, so instead of kamu bermula dengan plant undergo photosynthesis, terus sabitkan. Leaf cannot conduct photosynthesis. Xylem cannot supply water to the leaf. Okay, terus negatifkan. Dah dapat dah dua. Okay. Okey, jawapan Hazman ni dapat full mark, tak ada masalah. Jawapan Emil okey, boleh dapat dua. Pengangkutan air terjejas, lepas tu tidak boleh jalankan fotosintesis. Okey, jawapan Azim pun dapat dua. Jawapan Ilhan on the way. So nampak tak anak-anak, ini adalah satu contoh soalan yang berbentuk negatif, iaitu kita tahu situasi dia sepatutnya apa, tetapi jawapan kita kita tahu sepatutnya flow dia apa. Xylem angkut air, air diberikan kepada sel-sel mesofil dalam daun untuk buat fotosintesis, tetapi konteks yang diberikan sekarang, lignin tak ada, xylem tak boleh dibuat, maka tak adalah pengangkutan air, maka tak adalah fotosintesis. Okey anak-anak, kita dah tahu sepatutnya apa, sekarang kita bagi tahu apa yang tak dapat jadi. Okey, hari ni kita nak masuk transport of water and mineral salts. Transport of water and mineral salt from the soil to the leaf. Okay, pada rajah ini saya tunjukkan from the root to the stem and to the shoot atau to the leaves. Okay, so kenapa ada tiga gambar? Sebab the transport of water in plants, especially in a plants more than a meter high, requires
three different mechanism. Number one is root pressure, number two capillary action inside the xylem, and number three transpirational pull. Transpiration pull that occurs in the leaf area. Okay, yang berlaku pada kawasan yang banyak-banyak daun ni, tarikan transpirasi. Tarikan transpirasi menarik air daripada xylem daun dan xylem batang, and then tapi air pada masa yang sama, air yang ditarik pada xylem daun dengan xylem batang tu boleh bergerak berterusan, bersambung-sambung, tidak terputus disebabkan oleh tindakan kapilari, dan pada masa yang sama daya tarikan ini disokong oleh tekanan akar, root pressure, because there is a lot of water absorbed by the root into the root xylem. This will produce root pressure that pushes water upwards. Okay, tapi kalau pokok tu lebih dari 1 meter, root pressure alone is not enough. Transpirational pull has to occur in order to transport water in higher plants. Okay, mari kita tengok root pressure dulu, formation of root pressure. So, rajah ini, rajah ini menunjukkan cross section daripada root pergi ke cortex, pergi ke endodermis, pergi ke pericycle dan akhirnya ke xylem. Water absorption in the root occurs in 3 stages in 3 different zones. Zon yang pertama, zon epidermis. Zon yang kedua daripada kawasan cortex sampailah ke pericycle. Zon yang ketiga ialah zon xylem. Cuba kamu terangkan menggunakan pengetahuan kamu mengenai active transport and also osmosis that we have previously learned in Form 4. Based on this diagram, how does the process active transport and osmosis explains the water absorption that occurs in zone 1? Okay, berdasarkan pengetahuan kamu mengenai pengangkutan aktif dan osmosis, cuba terangkan proses penyerapan air pada zon yang pertama. Okay, yang saya label, yang saya petakkan tu. Silakan. Silakan cuba tengok. Dot merah tu adalah minerals. So kalau kamu tengok minerals, minerals dalam root tu dah banyak dah. Minerals dalam root hair tu dah banyak dah. Tapi diangkut juga masuk ke dalam root. Okay, itu proses apa? Lepas tu arrow biru tu menunjukkan pergerakan air. So kenapa pergerakan air berlaku lepas tu? Kenapa tak berlaku awal-awal? Mesti ada proses dia, mesti ada sebab dia. Okay, teruskan.
Okey, macam mana Hazman, Emil dengan Ilhan? Pengangkutan mineral tu dia guna proses apa? Dia basically proses root absorption ni adalah sambungan daripada yang kita belajar osmosis, application of osmosis, application of transport across plasma membrane in daily life. Okay, good. Bila kita explain untuk bio ni, dia banyak cause, turutan dia atau style dia adalah cause and effect lah. So ada yang bermula dengan cerita pasal water potential in root hair, tapi tak ada masalah. Kamu nak cerita water potential dulu pun boleh, kamu nak cerita pasal active transport dulu pun boleh. Yang penting dia punya bukan sequence, dia punya logic tu ada. Okay, dia punya rational dia tu betul lah. Okay, for example ya, kalau tertib dia, kalau berdasarkan rajah, tertib dia ialah active transport dulu, lepas tu barulah diffusion of water atau changes in water potential. Tapi tak ada masalah kalau kamu nak tulis water potential dulu ya. So cuba kamu tengok, compare jawapan kamu dengan yang saya sebut ni. So number 1, root hair conduct active transport of minerals from the soil into the root hair. Okay. Active transport occurs to transport minerals from soil into the root hair. Active transport occurs to transport minerals from the soil into the root hair. Pengangkutan aktif mengangkut mineral daripada tanah ke rambut akar. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, ini menyebabkan keupayaan air ini menyebabkan keupayaan air atau water potential kan, ini menyebabkan keupayaan air dalam sel rambut akar rendah berbanding tanah. Okey, ini menyebabkan keupayaan air dalam sel rambut akar kurang atau rendah berbanding tanah atau soil water atau larutan tanah. This will cause water potential inside the root hair cell lower compared to the soil. Ada yang jawab macam Adam jawab. Adam jawab dia sebut water potential dulu. Tetapi saya setuju dengan jawapan Adam sebab dia cakap water potential in the root hair is lower than the water in the soil. Saya setuju sebab dia mulakan ayat kedua dengan this is because mineral ions are consistently pumped by the root hair cells into the vacuole. Kena tambah sikit consistently pump. Boleh tak tambah perkataan active transport kat situ? Macam mana kamu nak cerita ya? Dia adalah aktif. Adam boleh tambah tak pada ayat kedua tu tambah active transport. Macam mana kita nak sebut active transport kat situ? Sama ada kamu sebut actively pumped by the root hair cell, consistently actively pumped. Boleh lah. Ataupun kamu sebut apa, macam mana kamu nak sebut pada ayat kedua tu proses tu adalah active transport. Active transport tu adalah term, so dia bagi markah atau menyatakan itu adalah proses aktif, itu dapat markah. Okay, so 2 ayat pertama dah dapat. Active transport of minerals into the root hair cell menyebabkan root hair cell punya water potential rendah berbanding soil. Nombor 3, barulah kita sebut water. Okay, sekejap ya.
Okey, keupayaan air. Okey, lepas tu bolehlah kita cerita sebab sekarang ni sudah ada perbezaan water potential kan, difference in water potential. So we can mention water diffuses from where to where. Ini kita baru cerita pasal dot merah. Sekarang kita nak cerita pasal arrow biru dekat situ kan. So kenapa arrow biru tu berlaku? Because water diffuses from soil into the root hair via osmosis. Kan? Bila dah ada perbezaan in water potential, kita bolehlah sebut pula pasal osmosis. Apa kaitan osmosis pula kat sini? Gitu. Okay. Saya faham dekat buku teks cara penulisan ayat dia tu lain sikit, tetapi tujuan saya mengajar kamu untuk menulis sebegini rupa supaya saya nak tunjukkan kepada kamu sebenarnya apa yang kita explain kat stage 1 ni adalah continuation from what we have learned in form 4. Benda yang sama saja ya. So, number 1, minerals actively transported into the root hair cell. Number 2, water potential in the root hair cell decreases atau lower compared to soil solution, compared to the soil. Number 3, water diffuses from soil into the root hair cell. Number 4, water diffuses into the root hair cell via osmosis. Osmosis tu kena ada. And then number 4, this will cause the root hair cell has higher water potential compared to the cells in the cortex. Kan? Beza dia apa yang kita tulis sekarang dengan apa yang kita tulis masa form 4. Masa form 4 kita berhenti sampai water diffuses from the soil into the root hair cell via osmosis. Air meresap ke dalam sel akar rambut, sel rambut akar secara osmosis. Masa form 4 kita berhenti takat ni. Masa form 5 kita tambah root hair cell now has higher water potential compared to the cortex. Kita compare pula dengan yang sebelah kanan tu pula. Maka sel rambut akar mempunyai keupayaan air lebih tinggi daripada cortex. Gitu. Okay, mari anak-anak, mari kita update pada jawapan kita pasal air ni, air bergerak secara apa? Air bergerak secara osmosis atau air meresap. That is the correct verb actually. The more suitable verb. The more suitable verb is diffuse atau meresap. So, apa nak sebut tadi? Air meresap ke dalam sel akar rambut secara osmosis. Ini menyebabkan, boleh tambah sikit lagi, Azim punya penutup tu, Azim boleh tambah keupayaan air dalam sel akar rambut lebih tinggi berbanding sebelah dia apa? Cortex. Okay, Hazman, sikit lagi Hazman nak habiskan. Hazman kena tambah pula dekat situ water diffusion from soil to root dan kesan dia kepada water potential in the root hair cell. Okay, Adam pun sama. Tambah Adam pada kamu punya statement. Sekarang ni kamu dah sampai ke root hair cell have lower water potential compared to the soil. So kita terangkan proses osmosis dia pula, iaitu water diffuses from soil to the root hair via osmosis. Dan kesan dia water potential jadi apa? Water potential dalam root hair cell tadi kan rendah. Ayak dah masuk, so water potential increases atau higher compared to the cortex dekat sebelah kanan tu. Okay.
Cikgu boleh explain balik pasal water diffusion tak? Saya tak faham sangat lah. Alright, boleh, tak ada masalah. Okey, mari kita tengok gambar ni juga sambil kita explain ya. Okey, kita start balik daripada cycle awal. Mari kita tengok sama-sama dekat Google Meet. Okey, mula-mula dot-dot merah tu represents minerals. So minerals masuk ke dalam root hair, water potential dalam root hair jadi sangat rendah. Sebab mineral lagi banyak berbanding air di dalam root hair cell. Therefore, statement number 3, sebab itulah munculnya arrow from the soil into the root hair cell. Why? Because water from the soil diffuses into root hair cell. Okay, kalau kita nak cerita guna ayat lain ya. Tadi mineral masuk ke dalam root hair cell via active transport. Bila ada banyak mineral dalam root hair cell sekarang ni jadi hypertonic berbanding soil di sekelilingnya. Therefore, water diffuses from the soil into the root hair cell. Kalau kita nak guna, kalau kamu punya kefahaman lebih kepada siapa hypertonic, siapa hypotonik dan siapa isotonik, kita juga boleh explain dalam konteks itu. Okay, mineral masuk dalam root hair cell jadi hypertonic, therefore water diffuse from the soil into the root hair cell. Cara lain untuk kita explain, minerals, active transport masuk dalam root hair cell. Root hair cell has low water potential, therefore water from the soil diffuse into the root hair cell. Okay, kalau larutan tu hypertonic, water potential dia rendah. Kalau larutan tu hypotonic, water potential tu tinggi. Water potential tu apa? Water potential tu adalah pengukuran measurement of how much water is located, is available inside a solution. Dalam konteks stage 1 ni, kita compare how much water inside the root hair cell compared to the soil surrounding the root hair cell. When there is a lot of mineral inside the root hair cell, the solution inside root hair cell will be very pekat, sangat hypertonic, so water potential is low berbanding soil water keliling dia. Therefore, water inside the soil diffuse into the root hair cell via osmosis. Now, root hair cell has a lot of water. It has become hypotonic. Therefore, water in the root hair cell will diffuse into the cortex. Cortex pula sudah jadi hypotonic, has higher water potential. Ayat tu nak pi mana? Itu yang kita nak tengok pada slide seterusnya. Bagus. Okey, semua orang dah siap. Okey. Okay. So water potential dalam root hair cell tu increases berbanding siapa tau? Berbanding cortex lah, berbanding kat sebelah lah. Dia tak boleh patah balik ke akar disebabkan oleh active transport tadi. Okay ya. Sekejap. Okay, saya screenshot dan saya lampirkan sampel jawapan juga. Okey, seterusnya ialah kita dah tengok langkah 1, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Okey, langkah 1, langkah 2, langkah 3 ini yang disebut di dalam textbook. Cuma yang kita tulis tadi is another way to explain the same thing and it is related to what we have learned in Form 4. Okay, now what happens in cortex area? Osmosis continuously occur.
throughout the cortex, endodermis and pericycle layer. So kita boleh cerita osmosis of water, osmosis of water. Diffusion of water occurs continuously from root hair cell into the cortex, from cortex into the endodermis, from endodermis into the pericycle, up until the xylem. Kenapa? Sebab kita dah berhenti pada water potential in the root hair cell higher than cortex. Water diffuse from root hair cell into the cortex. Now cortex has higher water potential compared to endodermis. So water diffuse from cortex into the endodermis. Now endodermis has higher water potential compared to the pericycle. So water diffuse from endodermis to the pericycle. And finally, water potential is higher in the pericycle compared to the xylem. Water diffuses into the xylem. So instead of cerita satu-satu, kita sebut je osmosis continuously occurs from throughout the cortex, endodermis and pericycle layer. Okay, kemudian last kali when there is a lot of water inside the xylem, because the water is continuously transported from the root hair to the cortex, to the endodermis, to the pericycle layer, therefore it will increase the pressure inside the root xylem, which pushes water from the xylem vessels in the root to the xylem vessels into the stem. Okey, sedikit soalan aplikasi dekat sini. Mari kita lihat. This cross-section of root hair in diagram 1.3 shows transport of potassium ion across plasma membrane in cell T. Rajah 1.3 menunjukkan pengangkutan ion kalium dalam merentasi membran plasma masuk ke dalam sel T. So sel T tu sel apa kan? Dot-dot biru tu masuk ke dalam satu sel tu saja. So sel T tu sel apa? Dalam situasi ini, racun cyanide poison, inhibit cellular respiration, and this particular poison is placed into the soil water. And obviously lah cyanide ni akan masuk ke dalam sel T. Apa yang jadi kepada pengangkutan air sekiranya racun cyanida ni ada dalam soil water? Okay, racun cyanida ni menghalang respirasi sel. So bila dia menghalang respirasi sel, apa yang tak dapat dihasilkan? Nombor 1. Nombor 2, apa yang jadi kepada pengangkutan air? Nombor 2. Nombor 3, apa yang jadi pada pengangkutan air apabila racun cyanida ada dalam soil water? So apa jadi kepada pengangkutan air? Terangkan kenapa pengangkutan air tu jadi macam tu. Pengangkutan air tu jadi lagi laju ke? Lagi lambat ke? Kenapa jadi lagi laju? Atau kenapa jadi lagi lambat? Sebab itulah markah dia 5. Okay. Sebab itulah markah dia 5. Okay, boleh mula?
Okay, good. Good opening statement Azim dengan Adam. Apa racun meresap ke sel akar. Okay, sel akar dululah. Okay, poison diffuses into the root hair. Good. Emil. Oh, dia padam pula. Tak sempat nak baca. Teruskan Emil, teruskan. Um, Racun meresap ke dalam akan menyebabkan kejap ya. Okay, so Adam, it causes disruption in nutrient absorption, ganggu penyerapan nutrien. Okay, you are off to a good start, bagus. Okay, ganggu penyerapan nutrien. Mari kita tengok gambar balik. Soalan dia kata macam mana ganggu pula. Macam mana kesan dia kepada pengangkutan air. Kesan dia kepada pengangkutan air. Kena bawa kita punya explanation tu kepada last-last pengangkutan air jadi apa. Kan? So, cyanide masuk dalam root hair. Lepas tu, causes disruption of a certain process. Kan? Ganggu proses apa. So, kalau dia inhibit cellular respiration, ingat balik cellular respiration ni ialah proses yang menggunakan glukos dan oksigen untuk menghasilkan ATP dan karbon dioksida, kan? So, kalau cellular respiration ni tidak berlaku disebabkan oleh kehadiran cyanida tadi, ATP tak ada. So, dalam konteks pengangkutan air, ATP ni guna dia untuk apa? Okey, saya ulang. Semasa kita belajar cellular respiration masa form 4, kita tahu cellular respiration ni ialah proses yang mengambil glukos dan oksigen, mitokondria convert jadi ATP dan karbon dioksida. Sekarang ni cyanida ni menghalang daripada proses ni berlaku. Proses tukarkan glukos jadi ATP ni. So lah ni ATP tak ada. Apa jadi pada pengangkutan ayak? Masa kita bincang pengangkutan ayak tadi, tang mana kita guna ATP? That is the clue. Tang mana kita guna ATP? Cyanida halang cellular respiration. Cellular respiration tak ada, tak boleh buat ATP. ATP tak ada, apa yang kita tak boleh buat semasa pengangkutan ayak? Silakan anak-anak.
Okey. Okey. Daun tidak dapat menjana tenaga untuk proses fotosintesis. Lagi. Okey. Sekarang ni, okey, tak apa. It's okay, I will guide you. Okey ya. So dia kata, uh, explain what will happen to transport of water. Okay, transport of water, dan diberi gambar ni sebab dia nak kamu fokuskan transport of water tu pada gambar ni. Okay, so apa clue yang kita ada kat gambar ni? Nombor 1, dia kata transport of, dia nak kita cerita pasal kesan sianida terhadap pengangkutan air. Nombor 2, pengangkutan air itu ada kaitan dengan pengangkutan kalium dalam tu. Sebelum ni kita discuss pasal pengangkutan mineral. So adakah salah satu mineral tu ialah ion kalium? Nombor 2. Nombor 3, Nombor 3, daripada gambar ni kita nampak dia bagi sel T, iaitu root hair cell. So 3 clue daripada gambar ni dan daripada soalan menunjukkan kita kena cerita kesan sianida terhadap pengangkutan air dalam sel akar rambut. Clue yang kedua, sianida tu ganggu kalium ion ni. Okay, sianida tu ganggu pengangkutan kalium ion ni. Macam mana? Number 1. Since cyanide poison inhibit cellular respiration, itu statement yang pertama. Kesan langsung dia ialah no ATP produce inside the root hair cell. No ATP produce inside the root hair cell. Sebab dia tak boleh buat cellular respiration kan. Dalam soalan dia dah habaq tak boleh buat cellular respiration. Kita tak boleh dah sebut dalam jawapan kita. Kita terus sebut lepas tu apa jadi bila tak ada cellular respiration. Tiada ATP dihasilkan dalam sel T atau tiada ATP dihasilkan dalam sel rambut akar. Number 1. Number 2. Tadi kita sebut pengangkutan mineral guna apa? Guna pengangkutan aktif kan? So boleh tak kita buat pengangkutan aktif dalam gambar ni? Pengangkutan aktif kalium ion? Tidak boleh dijalankan. No active transport of potassium ion. Kan? That is level 2. Bila tak ada pengangkutan aktif ion kalium ke dalam sel akar rambut, sel rambut akar, apa jadi kepada water potential dalam sel rambut akar? Okay, apa jadi pada water potential dalam sel rambut akar? Itu yang ketiga. Nampak? Dia macam kita cerita tadi yang kamu explain step by step tadi, tapi kita negatifkan saja. Okay, so tiada no cellular respiration. Daripada soalan, it is indicated no cellular respiration. Therefore, no ATP produced in root hair cell. Number 2, no active transport of potassium ion. Kita dah belajar dulu semasa active transport, ATP is needed to change the shape of carrier protein. Betul tak? So, kalau tak ada ATP, tak ada perubahan bentuk carrier protein, tak ada pengangkutan aktif kalium. So kita terus rumuskan no active transport of kalium. Number 2. Number 3, apa jadi kepada water potential anak-anak bila tak ada mineral masuk ke dalam sel rambut akar? Kalau mineral tak boleh masuk, apa jadi kepada kepekatan sel rambut akar? Water potential jadi apa? Okay. Okay, so no difference in water potential between root hair cell and also soil. Kan? Tidak ada perbezaan kepekatan air antara sel rambut akar dengan bukan kepekatan air, keupayaan air. Tiada perbezaan dari segi keupayaan air. Bukan kepekatan air, keupayaan air.
There is no difference in water potential between soil and root hair cell. Tiada perbezaan keupayaan air antara tanah dengan sel rambut akar. Kalau tak ada beza in water potential, atau dalam bahasa biasa dia kita kata kalau tak ada siapa yang hypertonic. Kalau sebelum ni ada active transport, root hair cell confirm hypertonic. Sekarang ni root hair cell tak boleh jadi hypertonic. When there is no difference, water boleh diffuse tak daripada soil into the root? Okay. Water can diffuse from the soil into the root tak? That is statement number 5. Bagus. Apabila tiada perbezaan, air tidak boleh meresap dari tanah ke sel akar rambut. Saya rasa silibus kamu panggil sel rambut akar ya. Tapi dua-dua pun betul ya, tak ada masalah. Akar rambut pun betul. Itu adalah istilah lama kita gunakan. Rambut akar pun betul. Okay. Okay. So air tidak boleh tidak meresap dari tanah ke sel akar rambut atau sel rambut akar. Water cannot diffuse atau does not diffuse from the soil into the root hair cell. Therefore, no osmosis occurs. Okay, tiada proses osmosis berlaku. Okay, saya screenshot satu contoh. Another one, English version. Okay, English version pun sudah ada. Okay, for the next part, kita akan tengok capillary action. Sebentar ya. Kita akan tengok capillary action dekat sini. Sekejap, saya screenshot untuk letak dalam Telegram dulu. Okay, now for the next part. Okay, next part kita dah tengok yang ni. Okay, yang ni tak perlu jawab ya. Yang ni tak apa saya explain. Kamu boleh terus salin explanation saya tu sebagai kamu punya nota untuk part ni. So, starting from the tadi tu ialah formation of root pressure. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, root pressure is not enough force to transport water from the root into the leaf. So another force is needed, which is the pulling force. Root pressure is pushing force. Transpiration is the pulling force. So the pulling force is formed started with during transpiration, water diffuse out of the leaf as water vapor. Semasa transpirasi, air meresap keluar dari daun dalam bentuk wap air. Kan? Air meresap keluar dari daun dalam bentuk wap air. Jadi sekarang ni air tu meresap keluar daripada daun tu melalui stoma. Okey, kemudian sekarang ni ruang kosong di dalam daun sudah tiada wap air. Maka sel-sel mesofil berspan, spongy mesofil tissues will have water, and the water surrounding the spongy mesofil tissues will vaporize, will evaporate and fill up the air spaces inside the leaf. Itu yang kita belajar sebelum ni kan. Water vapor inside the air space between the cells inside the leaf goes out into the external environment through stomata. And then water that is inside the spongy mesofil tissues will evaporate to form water vapor inside the air space. So mesofil berspan sekarang does not have water anymore. Mesofil berspan sekarang tidak mempunyai air. Jadi it will be replaced by cells surrounding the spongy mesofil until it
comes to xylem, sehinggalah xylem yang replace air yang air yang tak ada pada sel-sel mesofil palisat dengan mesofil berspan ni. Okay, kejap-kejap saya ulang balik dari awal. Semasa transpirasi, air keluar daripada ruang udara dalam daun pergi ke persekitaran melalui stoma. Satu. Nombor dua, air pada mesofil berspan menguap, bertukar menjadi wap air, menggantikan air dekat ruang-ruang antara sel. Sekarang ni mesofil berspan tak ada air. Nombor tiga, air daripada mesofil span sekarang mesofil berspan tak ada air, jadi keupayaan air atau water potential pada mesofil berspan rendah berbanding sel-sel berhampiran. Ini menghasilkan daya tarikan untuk menarik air daripada sel berhampiran pergi ke mesofil berspan dan sel berhampiran menarik air daripada xylem daun. Oleh sebab itu, proses osmosis ini berlaku secara berterusan menyebabkan air daripada xylem daun ditarik secara berterusan pergi ke sel-sel berhampiran, pergi ke mesofil berspan, pergi ke ruang antara sel dan ultimately pergi ke external environment. Okay, during transpiration, water vapor inside the spaces between the leaf will goes out through the stoma into the external environment. Water inside the mesophyll tissue will evaporate to replace water in the air spaces. Now, spongy mesophyll tissues have low water potential compared to the cells surrounding it. Water from the surrounding cell will diffuse into the spongy mesophyll. Water molecules from the surrounding cell diffuse to the spongy mesophyll via osmosis, and water from the xylem will diffuse to surrounding cell via osmosis juga. Therefore, water is pulled from the xylem, from the leaf xylem into the mesophyll, from the mesophyll into the air spaces, from the air spaces into the external environment. This process is a continuous process that created a pulling force as long as stoma is open. Selagi stoma ni terbuka, selagi itulah daya tarikan ini berterusan. Wap air dari air spaces keluar persekitaran, air pada mesofil berspan menguap menjadi wap air, mesofil berspan dah tak ada air, keupayaan air dia rendah, sel-sel berhampiran dengan mesofil berspan, air dalam sel-sel berhampiran mesofil berspan meresap masuk ke dalam mesofil berspan. Sekarang ni sel-sel berhampiran tu pula tak ada air, sel-sel berhampiran keupayaan air rendah, air daripada xylem daun pergi secara osmosis, transported via osmosis to the nearby cells, and which pulls the water from the xylem in the leaf. And kita tengok pada rajah seterusnya. Okay, sekejap. Ada beberapa orang tengah update apa yang ditulis kat situ. Okay, good. Okay, daya tarikan ni berterusan sampailah ke tahap xylem dalam daun menarik air daripada xylem dalam stem. So xylem dalam batang atau xylem dalam stem ni, air di dalamnya bergerak lurus, tidak terputus-putus. It consists of a continuous flow of water from the stem into the leaf because of capillary action. Because of capillary action. So capillary action is possible
because it is the combination between adhesive force and cohesive force. Disebab di dalam xylem batang, kita dapati air bergerak secara berterusan, membentuk satu turus air yang berterusan, tidak putus-putus. Nama keadaan ini kita panggil sebagai tindakan kapilari. Tindakan kapilari possible, boleh dibuat disebabkan oleh sifat molekul air yang kita belajar masa form 4, iaitu dia ada daya tarikan sesama sendiri menghasilkan ikatan hidrogen, iaitu daya lekatan, cohesion. Water molecules attracted to water molecules, and water molecules are also attracted to other substances. We call this as adhesion atau adhesive force, daya lekitan dalam bahasa Melayu. So, combination ini menghasilkan turus air yang berterusan. So, kalau kamu lihat pada kita punya textbook, dia cerita root pressure, lepas tu dia cerita tindakan kapilari, lepas tu dia cerita tarikan transpirasi kan. So saya selalu bercerita bermula daripada tarikan transpirasi dulu. Sebab daya tarikan itulah yang menarik air, dan daya tarikan air tu daya tarikan dari transpirasi dengan kombinasi tindakan kapilari menghasilkan satu turus air yang berterusan di dalam xylem. Dia kena sama-sama lah. So selagi stoma buka, selagi itulah daya tarikan ini boleh terhasil. As long as the stoma open, the pulling force can occur. The pulling force of water can occur. Okay. Okay, terus update. Ada 3 orang tengah update nota kat sini. Silakan. Okay. Next part. Next part, saya nak kita tengok kepada fenomena guttation. So, dalam textbook, fenomena guttation ni memang dia siap bagi dia punya table. Kan, dia siap bagi dia punya table. So, dalam rajah ini, boleh tak kamu bagi terangkan bagaimana gutasi berbeza dengan transpirasi. Explain how guttation is different from transpiration. Okay, bila explain how, dia punya jawapan ada 2 level. Level yang pertama, kita nyatakan dulu apakah perbezaannya. Level yang kedua, kita cerita kenapa perbezaan ini perlu, atau kita bagi description lanjut mengenai perbezaan tersebut. For example, gutasi hanya berlaku kepada pokok herba, manakala transpirasi berlaku pada semua tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Sebab gutasi hanya boleh berlaku disebabkan oleh kehadiran tekanan akar yang tinggi. Kesan tekanan akar yang tinggi ini adalah possible untuk diperhatikan pada pokok-pokok yang rendah. Sebab tekanan akar ni paling jauh dia boleh pergi 1 meter. Jadi kesan tekanan akar ni hanya boleh diperhatikan pada pokok herba, sebab pokok herba ni sangat kecil. Untuk transpiration can happen in all plants. Transpiration happens in all plants because transpiration occurs in the leaves. So most plants have leaves. As long as stomata in the leaf open, transpiration can occur. So, boleh tak kamu explain the difference? Bina 2 ayat minimum. Ayat yang pertama ialah pernyataan apa perbezaan dia. Ayat yang kedua ialah penerangan kenapa perbezaan tu berlaku. Mari kita cuba kamu tengok. Daripada senarai yang ada dalam buku teks tu, akan ada table panjang kan? Apa benda yang kita boleh explain? Apa perbezaan yang kita boleh explain? Sebagai contoh, kenapa perbezaan dia ialah apa bentuk air
yang dibebaskan oleh gutasi? Apakah bentuk air yang dibebaskan oleh transpiration? What is the form of water released by guttation? What is the form of water released by transpiration? Why does this difference occurs? Kenapa ada perbezaan bentuk air yang dibebaskan oleh gutasi dengan transpirasi? Okey, mari kita tengok beberapa sampel jawapan yang ada kat sini. Apa pendapat Adam, Hazman dengan Ilhan? Boleh kamu nyatakan dulu satu perbezaan. Kalau kamu nyatakan satu perbezaan, mari nanti kita sama-sama discuss macam mana nak explain perbezaan tu. Okey. Okey, Azim dia translate daripada yang ada dekat situ. Okay, very good, betul. Biasanya soalan macam ni maksimum markah dia 2 lah. Okay, maksimum markah dia 2. Okey, saya suka apa yang Emil tulis ni. Emil, you are off to a very good start. Okay. Emil kata, gutasi berlaku pada waktu malam dan awal pagi, manakala transpirasi berlaku pada waktu siang yang panas dan berangin. Oleh sebab itu, semasa gutasi, air terbebas dalam bentuk titisan air. Tetapi semasa transpirasi, air terbebas dalam bentuk wap air kerana air dalam daun meresap tenaga haba semasa waktu panas, kan? Kerana air dalam daun meresap tenaga haba semasa waktu panas. Titik lah. Sebab dia meresap tenaga haba pada waktu panas tu lah, dia tukar jadi water vapor, jadi wap air, kan? So, pertukaran air menjadi wap air tu only possible during hot condition, semasa waktu panas. Bagus, Emil. Okay. Okay. Dari dalam konteks yang lebih kurang sama, okay, dalam konteks yang lebih kurang sama, okey, dalam konteks yang lebih kurang sama, apa yang Ilhan tulis ni adalah similar dengan Emil, dan explanation yang Emil bagi tu kamu boleh gunakan untuk explain kamu punya difference, ya. Okey, very good. So anak-anak, saya terpaksa berhenti sampai transport of water saja. Saya saya banyak memfokuskan kepada transport of water saja untuk hari ini, sebab transport of water ni dia banyak menggunakan istilah-istilah dan konsep-konsep yang kita kena relate, kita kena explain, kita kena compare. Jadi saya tak masuk kepada translokasi lah. Hopefully kalau kita ada peluang, saya akan masuk kepada translokasi, tapi hari ini adalah kelas akhir kita, saya tak nak ganggu dah. Okay, jadi antara difference satu lagi idea saya ialah kalau kita tengok dalam textbook, dia kata guttation membebaskan air yang mengandungi mineral, tetapi transpirasi membebaskan molekul air saja, kan? Guttation releases water that is rich in mineral, whereas transpiration releases pure water. Kenapa? Sebab guttation release water droplets in liquid form, whereas transpiration release water in vapor form. Gutasi membebaskan air yang kaya dengan mineral, tetapi transpirasi hanya membebaskan molekul air. Hal ini kerana gutasi membebaskan air dalam bentuk titisan air yang mengandungi mineral, yang mengandungi dissolved minerals dalam dia. Sebab dia adalah dalam bentuk liquid, jadi mineral boleh larut dalam liquid tersebut, dalam air tersebut. Manakala dalam
transpirasi, air tu dalam bentuk wap air. So bila air menguap, mineral yang larut dalam dia kena tinggal lah. Hanya air saja yang menguap yang terhasil. Okey. So saya berhenti takat ini dulu. Last kali saya ingin mohon refleksi keseluruhan mengenai sesi yang kamu alami sepanjang bulan 3 ni. What do you think of our session throughout the month, throughout March ni? Adakah kamu rasa ada part yang kamu suka, ada part yang kamu tak suka sepanjang sesi kita bulan 3 ni? Dan itulah apa kamu punya refleksi, apakah kamu punya komen sepanjang pembelajaran kita ni, supaya menjadi panduan untuk saya lah. Sebab dengan mengajar kamu lah saya faham, okey, untuk boys approach dia kena lain sikit. So adakah pemikiran saya yang untuk boys approach saya mengajar kena lain sikit dan saya adjust saya punya pengajaran untuk sesuaikan dengan kamu? Adakah adjustment saya itu berjaya atau ada setempat yang saya kena upgrade lah. Gitu ya. Sebab dengan kamu ni lah saya first time dalam servis saya mengajar grup lelaki semua. Sebelum ni saya mengajar mesti co-ed. So saya memahami dengan mengajar kamu ni, oh you have specific requirements that I need to consider, dan adakah berjaya sebenarnya, adakah berjaya. Dari segi cara saya explain tu ada sebab dia topik form 5 kan, dia banyak proses-proses kan, adakah cara saya explain tu perlu ditambah baik, ada part yang saya kena tambah baik tak, part mana mungkin saya tak saya punya bila saya berdui bahasa tu mengelirukan ke, ada apa-apa yang membantu untuk saya meningkatkan kualiti penyampaian saya? Okay. Alright. Thank you so much. Okay, so it's already 11:31. Minta maaf saya ambil masa 1 minit extra. So, thank you